Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghfiratu waridwanuh dan salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah ya, pada kali ini pertemuan kita akan membincangkan ya topik 4, yang mana topik ini akan membawa tajuk konsep takdib dalam pendidikan Islam. Seperti biasa, sebelum kita membincangkan topik ini dengan panjang lebar, maka kita akan terlebih dahulu melihat isi kandungan ataupun subtopik yang bakal dibawa dalam perbincangan kita kali ini. Ya, yang mana kita akan bermula seperti biasanya dengan pengenalan, kemudian sedikit maklumat berkenaan dengan konsep takdib, yang mana perkataan konsep ni sebagaimana yang kita makruf, yang kita telah pun maklum, membawa banyak lagi ya perbincangan-perbincangan di mana di antara perbincangan di bawah konsep takdib ni adalah definisi takdib, kemudian sedikit perbandingan di antara takdib, taklim dan tarbiyah, seterusnya kesan takdib dalam pendidikan dan asas-asas bagaimana untuk kita kaitkan di antara kurikulum dan takdib, dan akhir sekali barulah kita akan masuk kepada kesimpulan. Sebagaimana yang telah pun dijelaskan di dalam kursus asas pendidikan Islam ini, pendidikan merupakan satu proses yang sangat penting yang memelihara dan membangunkan manusia daripada aspek jasmani, akal, fikiran, bahasa, kelakuan, sosial dan juga di dalam pegangan agamanya. Ya, jadi dengan pendidikan ini ianya seolah-olah kita nak melahirkan ya seorang individu yang memiliki pembangunan secara holistik, ya, mengambil kira jasmaninya, emosi, rohani dan juga intelektual. Ya, dan pendidikan di dalam kehidupan manusia ini merupakan tugas sepanjang hayat. Makna dia kembali semula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, umat Islam ini dituntut untuk menambahkan ilmu minal mahdi, dari semenjak dia lahir lagi ilal lahdi, sehinggalah bila kita nak kembali semula ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak dimasukkan ke dalam lubang lahad. Ya, kenapa kita kata semenjak lahir lagi kita telah pun mempunyai pendidikan ataupun kita telah pun mula belajar, sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh kedua ibu bapa kita, yang mana ibu bapa kita lah yang mula-mula sekali mengajarkan kita patah-patah perkataan, ya, dan kemudian petua pengalaman dalam kehidupan kita, dan di saat kita nak meninggal dunia pun masih lagi kita belajar. Kenapa? Sebab nanti ya akan adalah orang yang akan membantu kita ya untuk menghadapi sakaratul maut, di mana ya kita akan diajarkan syahadah, ya, supaya kita ini mati di dalam bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan adalah insan yang baik yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Itu kalau rezeki kita lah, ya, sebab menghadapi sakaratul maut ni ada macam-macam cara. Ya, jadi mudah-mudahan kita ni mati dengan husnul khatimah, dan dalam saat kita nak meninggal dunia itu akan ada orang yang masih lagi mengajarkan kepada kita, masih lagi mendidik kita dengan perkataan, dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pendidikan ini sebenarnya adalah merupakan suatu proses yang berterusan, ini tidak pernah terhenti. Ya, kalau dalam bidang akademiknya mungkin di sana ada qualification yang tertentu, kita akan ada SPM-nya, lepas tu diploma, ijazah, ya, sarjana, dan kemudian adanya PhD. Itu dari sudut pencapaian akademiknya. Tapi apakah pendidikan itu terhenti apabila kita sampai kepada tertiary education? Ya, di sana akan ada lagi ya banyak lagi ilmu-ilmu, ya, mutiara-mutiara ilmu yang perlu kita pelajari, ya, sehinggalah kita sampai ke akhir hayat. Ya, jadi apa impaknya daripada pendidikan ini? Jika betul cara didikan seseorang, maka lahirlah insan yang sempurna. Of course dalam kehidupan kita ni tidak adalah apa yang perfect, tapi kita towards perfection. Ya, kita berusaha untuk menyempurnakan, ya, sama ada ilmu kita berkenaan dengan urusan duniawi, iaitu ilmu fardu kifayah kita, apatah lagi bila kita bercakap berkenaan dengan kesempurnaan ilmu fardu ain yang bukan setakat kita pelajari, bahkan juga kita amalkan dalam kehidupan ini sebagai bekalan kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi apakah dia konsep takdib?
ya di dalam pendidikan. Yang mana konsep takdib ni telah pun kita perbincangkan sewaktu kita memulakan pengajian di dalam kursus asas pengajian Islam ini, ya, yang mana kalau kita lihat kepada pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah dan pendidikan baginda, ada 5 metodologi ataupun konsep yang dilaksanakan oleh baginda. Yang pertamanya bermula dengan konsep tarbiyah, kemudian konsep taklim, ya, seterusnya konsep takdib. Di sinilah, ya, inilah dia tajuk yang kita akan perbincangkan. Kemudian konsep tadris dan akhir sekali konsep tahdzib, ya. Dan dalam banyak-banyak konsep ini yang kita pilih untuk kita bicarakan pada saat ini adalah konsep takdib. Kenapa? Kerana konsep takdib ini adalah suatu metodologi ataupun satu mekanisme, ya, dalam bidang pendidikan yang sangat-sangat memberikan impak. Kerana kalau hanya dengan tarbiyah ini seolah-olah kita membuatkan bimbingan dan asuhan, ya, dan kalau dengan hanya konsep taklim, ya, seolah-olah macam kita hanya menyampaikan ilmu, ya. Tetapi dengan konsep takdib ni anak-anak adalah kombinasi di antara tarbiyah dan juga taklim, ya. Kita mendidik dan juga kita mengasuh dan kita mengajarkan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh pelajar. Dan tidak cukup dengan itu, dengan takdib ini pelajar-pelajar akan mengadaptasi dan mengaplikasi, ya. Jadi untuk itu, inilah sebenarnya tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan, ya, melalui konsep takdib ini adalah untuk melahirkan manusia yang beradab. Baik, apa yang dimaksudkan dengan beradab di sini? Beradab di sini bukan hanya, ya, berakhlak dan beretika, bahkan beradab ini melahirkan seorang individu, ya, seorang pelajar yang bertamadun, ya. Perkataan adab ini sendiri, kalau kita tengok di sini, ya, berasaskan kepada adaba yu'addibu ta'diban, ya, yang mana pelaksanaan konsep takdib ini akan dilaksanakan oleh seseorang yang kita gelar sebagai muaddib, ya. Jadi muaddib ini dia bukan setakat mengasuh, ya, dia bukan setakat mengajar, bahkan juga dia seorang yang memotivasikan pelajar-pelajar dia untuk menjadi insan-insan yang bertamadun. Itu sebabnya kita panggil sebagai muaddib, ya, sebab daripada perkataan adaba yu'addibu ta'diban itu tadi, ya, membawa maksud berketamadunan, berketerampilan, ya. Jadi muaddib merujuk kepada peranan dan amalan guru dalam pendidikan, sama ada sekolah ataupun institusi pendidikan. Bahkan bukan hanya, ya, untuk, sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, bukan hanya untuk memberikan ilmu, bahkan juga untuk memotivasikan para pelajar ini agar mereka ini beramal dengan ilmu yang telah pun mereka pelajari. Jadi itu very pentingnya, ya, tugas dan juga peranan seorang muaddib. Jadi apakah dia sebenarnya kepentingan, ya, konsep takdib ini di dalam pendidikan? Ya, kalau kita lihat di dalam slides kamu ini, konsep takdib itu sebenarnya bertujuan untuk menzahirkan manusia yang beradab dalam erti kata yang komprehensif. Ya, jadi beradab di sini sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, bertamadun dalam bentuk yang komprehensif. Makna dia dari sudut keilmuannya dia beradab, ya, dia bertamadun, ya. Makna kata apa maksud bertamadun dengan ilmu ni? Dia ada ilmu, dia amalkan ilmu itu. Kemudian dia mempunyai, ya, peradaban, ya, dia mempunyai ketamadunan di dalam perlakuannya. Mana dia dapat perlakuan yang baik ni? Iaitulah kesan daripada ilmu yang telah pun dia pelajari, dia hadamkan dan kemudian dieksekutkan, ya, dilaksanakan. Pencernaannya adalah melalui perlakuan, tindakan, perkataan. Dan dia juga akan konsep takdib ni juga apply kepada cara berpakaian, ya. Makna kata ketamadunan itu terzahir daripada cara seseorang itu berpakaian, ya, berpakaian yang sopan, ya, makna kata mengikut landasan syariah, ya. Dan kemudiannya dari sudut pemikirannya juga akan lebih bertamadun, ya, apabila pemikirannya adalah jelas, ya, berlandaskan ataupun berinspirasikan, ya, daripada kefahamannya, ya, terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi inilah yang kita hendak, ya, pembangunan yang komprehensif, bukan hanya daripada satu sudut sahaja di dalam konsep takdib, ya. Jadi sebagaimana yang saya telah ulang-ulang sebutkan, ya, ianya daripada perkataan adaba yu'addibu ta'diban, ya. Jadi kalau perkataan adab, ya, mungkin kita akan menganggap ianya semata-mata satu aspek, iaitu akhlak. Tetapi bila kita kata adaba yu'addibu ta'diban, ianya menuntut kepada suatu
perubahan, ya, suatu penambahbaikan, ya, ketamadunan, ya, daripada diri seorang individu itu. Jadi istilah pendidikan lebih tepat menggunakan takdib kerana apa? Ini yang kita kata tadi, penyemaian adab, ya, bukan setakat adab terhadap sosiologi, dalam sosiologi semata-mata, tetapi beradab di dalam berpakaian, beradab dalam pemakaian, beradab dalam pergaulan, beradab di dalam pembelajaran. Jadi inilah yang cuba dilahirkan daripada konsep takdib. Simple wordnya, kita bukan setakat belajar, bukan setakat ada ilmu, tetapi kita akan mengadaptasi dan kita akan mengimplementasi, ya, adaptasi dan juga kita apply, mengaplikasi, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi struktur konsep takdib telah mencakupi unsur-unsur, ya, daripada taklim, ya, konsep taklim iaitulah konsep apabila kita meng-share ilmu ataupun berkongsi ilmu, sama ada daripada guru kepada pelajar ataupun peers to peers, daripada pelajar kepada pelajar yang lain. Ya, makna kata konsep taklim ini saling memberitahu ilmu ataupun berdiskusi ilmu ataupun transmisi ilmu, ya, dan juga daripada tarbiyah, iaitulah daripada bentuk asuhan, ya, yang dengan cara yang paling berhemah yang dapat diterima pakai oleh orang yang sedang belajar. Jadi konsep takdib ni sebenarnya, kalau saya boleh formulasikan dalam bentuk matematik, tarbiyah plus taklim, ya, akan menghasilkan takdib. Ya, makna kata tarbiyah dengan bimbingan, dengan asuhan, dan kemudian dengan taklim, ya, dengan pendekatan pemberian ilmu, ya, perkongsian ilmu, ya, diskusi, maka akhirnya daripada ilmu dan juga asuhan itu akan melahirkan rasa mengadaptasi, ya, makna kata ianya jadi sebahagian daripada jiwa seorang pelajar dan akhir sekali ianya akan membuahkan kepada aplikasi dan juga implementasi. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, jadi dalam mukadimah kita tadi, saya ada menyebutkan berkenaan dengan fungsi, ya, peranan yang boleh dimainkan oleh seorang pendidik. Ya, jadi bila kita melihat semula, ya, meninjau semula sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila Rasulullah memulakan dakwah dan pendidikan, Rasulullah bermula dengan pendekatan yang paling lembut, ya, yang paling halus dalam pendidikan, iaitulah dengan tarbiyah. Maka apabila dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, ya, kita boleh memilih sama ada untuk kita melaksanakan pendidikan itu dengan cara yang berhemah terlebih dahulu, ya, bergantung kepada target audience kita. Ya, jadi untuk itu peranan yang kita boleh mainkan kalau kita memilih, ya, untuk memulakan pendidikan, ya, dengan menggunakan konsep tarbiyah, ya, didikan, asuhan, ya, sentuh hati pelajar-pelajar kita, dapatkan kepercayaannya, ya, makna kata kita mengajar dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, ya, maka pada saat itu peranan yang kita mainkan adalah sebagai seorang murabbi, ya. Manakala bila kita masuk pula, ya, kepada peringkat yang lebih tinggi di mana, ya, pelajar-pelajar kita telah pun, ya, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kita, mereka teringin, ya, makna kita berhajat sesuatu daripada kita untuk dipelajari oleh mereka, maka saat ini, ya, peranan kita sebagai seorang pendidik, kita boleh mengambil pendekatan taklim. Ya, taklim ni maksud dia apa? Taklim ni kita transmit ilmu, kita transfer ilmu kita kepada para pelajar, kita kongsikan, ya, kita diskusikan ilmu kita kepada para pelajar, dan saat ini kita akan berperanan sebagai seorang muallim, ya. Dan seterusnya, bila, ya, pelajar-pelajar kita ni telah pun mempelajari, telah pun diasuh, telah pun yakin dan percaya, ya, kepada hasil didikan kita, ya, maka untuk itu masa untuk kita sama-sama mengaplikasi. Ya, saat ini, ya, guru akan menjadi seorang motivator, ya, makna kata memperbaiki dirinya sambil-sambil memperbaiki orang lain. Ya, inilah yang kita namakan sebagai konsep takdib. Takdib ini, ya, bukan setakat kita mempelajari, bukan setakat kita hanya memberikan bimbingan, bahkan dengan konsep takdib ini, kita bakal menjadikan ianya sebagai prinsip hidup kita. Ilmu itu kita ambil sebagai prinsip hidup kita. Ya, jadi untuk itu kita akan mengadaptasi ilmu yang kita ada dan saat ini kita akan mengaplikasi. Ya, jadi untuk itu jika, ya, saat ini guru-guru, ya, pendidik berhadapan dengan pelajar-pelajar yang sudah bersedia, ya, untuk mengadaptasi, mengaplikasi dan mengimplementasikan ilmu mereka, maka saat ini guru-guru sewajarnya berperanan sebagai seorang muaddib, ya, sebagai seorang yang mengajar sambil itu memotivasikan pelajar mereka untuk melaksanakan apa yang telah pun mereka pelajari bersama-sama. Seterusnya, bila kita naik kepada peringkat yang
lebih tinggi sedikit daripada itu, maka peranan guru-guru bukan lagi hanya untuk mengasuh, membimbing, mengajarkan dan juga memotivasi kan. Bahkan di saat ini guru-guru boleh berperanan sebagai mudarris. Apa itu mudarris? Sebagaimana yang telah pun kita bincangkan pada topik yang pertama, mudarris ini konsep tadris ya. Konsep tadris itu membawa maksud mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang dan juga sama-sama membuat kajian, ya, membincangkan, ya, berdebat jika perlu, ya, berkenaan dengan sesuatu fakta ilmu. Jadi saat ini mudarris ini dia bukan lagi, ya, hanya sebagai seorang tenaga pengajar dan pakar motivasi. Bahkan mudarris ini saat ini akan berubah peranannya menjadi seorang facilitator. Ya, kerana apa? Kerana dia akan facilitate, dia akan membimbing pelajar-pelajar dengan keilmuan mereka ini, ya, untuk mengarahkan, ya, pelajar-pelajar ini kepada suatu mungkin, ya, suatu proses pembelajaran ataupun suatu projek yang mana akhirnya daripada situ pelajar-pelajar akan belajar benda yang baru di atas usaha mereka sendiri. Ya, jadi dalam peringkat mudarris ini mungkin pembelajaran itu akan lebih berbentuk kepada student centered learning. Kalau dalam peringkat murabbi, muallim, muaddib ini tadi, guru sebagai teacher centered learning, ya, tapi di dalam konsep mudarris ini, ya, guru-guru pendidik-pendidik akan berperanan sebagai facilitator untuk membimbing pelajar-pelajar, ya, untuk melaksanakan aktiviti dan assignment mereka sendiri. Jadi itu sebabnya kita namakan ianya sebagai mudarris, ya, makna kata mengulang-ulang pembelajaran bersama dengan para pelajar, ya, facilitate mereka sehingga mereka menemui natijah daripada projek yang mereka laksanakan ataupun assignment yang mereka laksanakan. Dan akhir sekali, ya, bila kita sampai kepada peringkat yang paling tinggi, ya, kalau kita lihat, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengiktiraf beberapa tokoh-tokoh, ya, di kalangan sahabat ini sebagai bakal legasi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat kepada hadis Rasulullah menyebutkan al-ulama warasatul anbiya, kan, yang makna kata ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Jadi dengan that type of recognition, ya, dengan that kind of recognition, maka mursyid di sini, ya, adalah dari terhasil, ya, mursyid ini, ya, seorang supervisor, ya, ataupun seorang syekh, ya, seorang yang sudah pun terpelajar hasil daripada proses tahzib. Ya, tahzib ni adalah proses penyempurnaan, ya, proses penyucian, di mana apa yang disucikan di sini, apa yang disempurnakan ilmu itu, ya, makna kata kalau dah pelajar itu dah sampai tertiary education, kita nak sampai kepada perfection, ya, di dalam pendidikan itu, ya, di dalam satu-satu pendidikan itu. Ya, jadi mursyid ini saat ini dia hanya akan membantu pelajar, dia akan supervise pelajar, ya, untuk membuat kajian sehingga menatijahkan hasil yang diharapkan oleh pelajar dan juga oleh syekh itu sendirilah, mursyid itu sendiri. Manakala satu lagi, ya, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat, ya, yang akan berlaku dalam proses tahzib, ya, di mana mursyidnya, ya, iaitu syekh dia tadi, tok guru dia, dalam bahasa yang mudahnya syifunya lah, ya. Jadi syifunya itu, ya, tok gurunya ini, ya, akan memastikan berlakunya penyucian ilmu daripada sebarang elemen kesesatan dan kejahilan, ya. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, peranan pendidik ini boleh, ya, boleh dimainkan oleh seorang bakal pendidik seperti kamu, ya, yang mana bergantung ianya kepada target audience dia. Ya, persoalannya boleh tak agaknya, ya, di dalam kita mendidik ini kita memainkan semua peranan-peranan ini? Jawapannya boleh tak salah, ya. Tetapi kalau kita merasakan ada salah satu daripada elemen ini, ataupun peranan ini yang lebih afdal, ya, ataupun yang lebih berfungsi di dalam nak mendidik, ya, kelompok, ya, pelajar-pelajar kita, ya, maka bolehlah, ya, dipilih salah satu daripada peranan ini, ya, untuk kita, yang pastinya, ya, pelajar-pelajar kita ini mempunyai perbezaan, jadi kita juga boleh memilih, ya, bagaimana untuk kita berperanan di dalam dunia pendidikan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, bila kita membicarakan konsep takdib, ya, tak sempurna rasanya kalau kita tidak melihat definisi takdib itu, ya, dari sudut literal dan juga dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilahnya. Maka untuk itu, apakah definisi takdib? Takdib berasal daripada perkataan adaba yu'addibu takdiban ataupun
dalam bahasa Melayu yang mudahnya adab, ya, walaupun mungkin ya maksud ini tidaklah sampai kepada maksud sebenar perkataan adaba yu'adibu ta'diban, namun begitu secara bahasanya, secara literalnya, ianya membawa maksud disiplin tubuh, jiwa dan roh. Jadi makna dia, apa maksud disiplin tubuh, jiwa dan roh ni? Makna dia, ya, ilmu yang kita dapat ya daripada proses tarbiyah dan juga taklim itu jadi sebati dengan jiwa kita. Itu yang kita kata adaptation tu, ya, itu yang kita katakan sebagai adaptasi. Dan kemudian bila dah adaptasi, apa yang akan lahir daripada itu? Lahirlah ya satu kekuatan jiwa ya untuk menatijahkan akhlak-akhlak ya ataupun moral ya yang baik ya di hadapan orang ramai. Ya, makna kata bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi kerana ianya sudah pun sebati dengan diri seorang pelajar. Jadi perkataan takdib ini adalah masdar daripada adaba ya. Jadi ianya dari sudut istilahnya didefinisikan sebagai proses pendidikan yang lebih tertumpu kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak ya ataupun budi pekerti. Baik, makna kata tertumpu kepada pembinaan dan penyempurnaan. Makna dia bukan lagi hanya untuk belajar, untuk skor A, untuk mahir dalam bidang akademik, bukan itu sahaja. Sebaliknya adalah suatu proses pembinaan ya dan penyempurnaan ilmu itu. Macam mana kita nak tahu ilmu itu sempurna? Bila kita amalkan. Dan dengan pengamalan itu maka lahirlah akhlak dan budi pekerti. Baik, budi pekerti ni apa? Saya dah explain banyak kali dah. Perkataan budi ni sebenarnya daripada perkataan Sanskrit yang membawa maksud ketajaman akal fikiran. Jadi bila dah ada ketajaman akal fikiran, dapat dilihat daripada pekertinya. Ya, jadi untuk itu akhlak ini adalah sesuatu yang terpamer ya dengan adanya akidah ya, dengan adanya keilmuan ini tadi, dia akan terpamer dengan sendirinya tanpa perlu ditunjuk-tunjuk. Dan setiap tindakan dan juga perlakuan kita akan basekan dulu kepada ketajaman akal fikiran, iaitulah budi pekerti ya, yang mana ianya berlaku ya, proses takdib ini akan berlaku sepanjang proses pendidikan itu sedang berlangsung. Dari sisi pandangan Said Naqib Al-Atas, istilah takdib ini sebenarnya datang daripada perkataan bahasa Arab yang mengandungi 3 unsur. Apakah unsur tersebut? Iaitulah yang pertamanya pembangunan iman, pembangunan ilmu dan pembangunan amal. Jadi makna dia ya pada peringkat awalnya bila ditarbiah itu ya makna kata kita bersedia, kita percaya kepada guru kita. Ya, jadi untuk itu dengan keyakinan itu barulah kita akan menerima ilmu yang diberikan oleh guru kita dan akhir sekali membawa kepada amalan. Ya, makna dia seorang pelajar itu eventually dia juga akan menjadi tenaga pengajar, tetapi prosesnya itu adalah proses yang sama, baik pelajar, baik tenaga pengajar, mereka akan melalui proses takdib. Jadi kita semua ya dalam proses takdib ini targetnya adalah pertama sekali pembangunan iman itu, dapatkan keyakinan terlebih dahulu, dan kemudian bila ada keyakinan barulah ilmu itu akan masuk ya dengan sendirinya tanpa kita pertikaikan ya nilai ataupun value ilmu tersebut ya, dan kemudiannya dengan ilmu tersebut kita akan bersedia untuk mengamalkannya tanpa banyak bicara ya. Jadi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara eksplisitnya ya istilah takdib ini digunakan ya untuk perkataan mendidik, iaitu dari sisi pandangan Said Naqib Al-Atas. Namun begitu beliau menghuraikan lagi ianya juga mengandungi erti ilmu, pengajaran dan pengasuhan yang baik ya, dan penekanan terhadap pentingnya pembinaan jati diri ya, dan pembinaan akhlak dan sopan santun di dalam pendidikan ini sebenarnya ya akan terhasil apabila berlakunya ya proses takdib ya di dalam pendidikan tersebut. Baiklah para pelajar, sedikit perbandingan di antara takdib, taklim dan juga tarbiyah. Secara tidak langsungnya ya, ketika kita mula membicarakan berkenaan dengan konsep takdib, jika kamu masih ingat lagi, saya menyebutkan takdib ini sebenarnya adalah formula ya, campuran daripada taklim dan juga tarbiyah. Jadi apakah di antara ketiga-tiga elemen ini ataupun ketiga-tiga metod pendidikan ini ada perbezaan, maka kita akan perbincangkan sebentar lagi. Baiklah, kita telah pun mengetahui ya apa yang dimaksudkan dengan konsep takdib. Secara literal meaningnya, secara bahasanya, kita kata takdib tu seolah-olah mendidik. Namun begitu, daripada perkataan adaba yu'adibu ta'diban ya, kita faham bahawa
perkataan takdib di sini membawakan maksud yang lebih luas daripada itu. Makna dia bukan setakat kita menerima asuhan, bukan setakat kita menerima pengajaran dan juga pembelajaran, ya, bahkan kita menjadikan ianya sebati dengan diri kita, ya, kita adapt dia, kita mengadaptasi ianya sebagai sebahagian daripada prinsip ataupun dasar kehidupan kita, dan kemudian kita aplikasinya di dalam kehidupan seharian. Manakala konsep taklim pula, ya, membawakan maksud yang mungkin lebih terfokus, ya, kepada sesi pembelajaran dan pengajaran, kerana taklim itu sendiri membawa maksud pemberian ilmu ataupun perkongsian ilmu, transmisi ilmu, ya. Jadi walau bagaimanapun, ya, di dalam Al-Quran disebutkan banyak perkataan ilmu ini, ya, kerana dengan ilmu lah kita mengetahui sesuatu perkara, ya. Walau bagaimanapun, macam saya sebutkan tadilah, ya, kalau kita menyebut tentang konsep taklim ini terfokus kepada apa yang berlaku di dalam proses pendidikan itu, ya, dan mungkin ianya lebih kepada penyampaian ilmu, maklumat, ya, informasi, ya, petua, pengalaman dan sebagainya, namun ianya tidak sampai kepada tahap untuk pelaksanaan, ya. Jadi itu yang menyebabkan jika dibandingkan di antara taklim dengan tarbiyah, ya, tarbiyah itu mempunyai skop aktiviti yang lebih luas. Kerana apa? Sebab tarbiyah ini akan melibatkan asuhan, ya, bukan setakat didikan, bukan setakat perkongsian ilmu dan idea, tetapi juga dalam bentuk bimbingan untuk melaksanakan sesuatu dengan cara yang berhemah, ya, dengan cara yang lemah lembut, bergantung kepada target audience ataupun bergantung kepada pelajar yang sedang kita hadapi. Manakala konsep tarbiyah, kenapa saya katakan ianya lebih luas sedikit daripada konsep taklim? Ya, kerana dalam tarbiyah ini mengandungi penyampaian ilmu tetapi secara berhikmah. Ya, makna kata berlaku secara asuhan, ya, berlaku secara penuh dengan kasih sayang. Itu sebabnya, ya, perkataan tarbiyah itu sendiri daripada perkataan Rabb. Ya, Rabb tu maksud dia Tuhan. Ya, jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bila menurunkan wahyu itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Rasulullah itu rasa keyakinan. Ya, sebab tu Al-Quran itu sendiri pun turun dalam tempoh 22 tahun, ya, 2 bulan 21 hari, ya, makna kata dalam keadaan yang staggered. Ya, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin mentarbiyah, ya, hati nurani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini agar Rasulullah bukan setakat bersabar, bahkan bersedia, ya, untuk menerima ilmu pengetahuan dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Dan perkataan Rabb ini, ya, disebut sebanyak 224 kali di dalam Al-Quran, nak menjelaskan bahawa memang menyampaikan ilmu itu, taklim itu sangat penting, ya, tetapi sebelum kita nak sampai kepada peringkat taklim, biarlah kita melakukan ianya dengan tarbiyah terlebih dahulu, iaitu kita mengasuh, mendidik, kita memelihara. Apa yang kita pelihara? Iaitulah kita pelihara hati, kita pelihara naluri dan juga kepercayaan, ya, madu'u kita, iaitu pelajar kita yang sedang kita berhadapan dengannya. Jadi tarbiyah ini, ya, kalau kita tengok pun ibu kita mengajar dengan penuh kasih sayang, kan? Kenapa? Sebab gelaran untuk ibu kita adalah Rabbatul Bait, kan? Apa maksud Rabbatul Bait? Iaitulah Queen of the House, ya, orang yang nampak macam menguasai, ya, rumah tangga itu, tetapi dengan cara yang penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ya, kalau ibu bapa kita tegas tu, itu cerita lain lah, ya. Tegas bukan bermaksud mereka ini tidak menyayangi kita, tegas bukan bermaksud mereka ini tidak mengasuh kita dengan cara yang terbaik, ya. Jadi ianya bergantung kepada attitude atau method yang diguna pakailah oleh parents, ya. Namun begitu, apa yang saya nak highlightkan di sini, kenapa ibu kita digelar sebagai Rabbatul Bait, ya, daripada perkataan Rabb tadi tu, tarbiyah itu tadi, ya, kerana ibu kita mendidik kita dengan penuh hikmah dan kasih sayang, ya. Jadi itu sebabnya tarbiyah ini dia sedikit lebih luas lagi, ya, maksudnya kalau nak comparekan dengan taklim tadi ni di dalam dunia pengasuhan.
Jadi dalam proses tarbiyah ini, ianya boleh dibahagikan kepada dua kategori. Satu yang kita namakan sebagai at-tarbiyah al-khalqiyah ataupun ar-riyadah. Ya, al-khalqiyah ni maksud dia tarbiyah dari sudut lahiriah, ya, jasmani. Ya, makna dia apa yang dilakukan. Ya, misalnya kita mengajarkan pelajar-pelajar kita, ya, cara untuk membersihkan kelas, ya, ataupun kita mengasuh pelajar-pelajar kita bagaimana untuk menjaga alam sekitar, ya, ataupun menjaga diri mereka, ya, melalui pemakanan yang baik, melalui disiplin solat. Yang ini kita namakan sebagai tarbiyah al-khalqiyah, ya, at-tarbiyah al-khalqiyah ataupun ar-riyadah. Riyadah tu maksud dia kita melaksanakannya, kita execute dia, kita nampak benda tu berlaku secara fizikal ataupun secara jasmani. Manakala satu lagi bentuk tarbiyah iaitulah at-tarbiyah al-khuluqiyah, ya, iaitulah tarbiyah ataupun kita namakan sebagai ad-diniyah at-tahzibiyah. Maksud dia pendidikan akhlak yang berbentuk lebih kepada yang membentuk, ya, kepercayaan beragama dan juga kepada kewujudan morality. Ya, jadi pendidikan tarbiyah ini sebenarnya, ya, boleh berlaku dalam dua cara. Sama ada tarbiyah itu kita train, ya, disiplin fizikal kita, ataupun tarbiyah itu boleh berlaku secara spiritualnya, iaitulah kalau misalnya tadi kita mengajak pelajar kita untuk menjaga kebersihan, maka dari sudut spiritualnya kita akan mentarbiah mereka. Kenapa kita kena jaga kebersihan? Kerana kita akan sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sukakan kepada kebersihan, kan? Sebab kalau kita relate kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada perkara yang bersih-bersih. Allah Subhanahu Wa Taala itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik dan disukakan kepada kecantikan. Jadi untuk itu tarbiyah ini berlaku dalam dua aspek. Sama ada yang berlaku secara fizikal dan ianya juga berlaku secara spiritual. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi apa sebenarnya, ya, kesan konsep takdib di dalam pendidikan Islam? Ya, ada tiga entiti, ya, yang dapat ditambah baik, ya, melalui konsep takdib. Yang pertama sekali kesan takdib terhadap pendidik, ya, kemudian kesan takdib terhadap pelajar, dan akhir sekali kesan takdib terhadap kurikulum yang dibangunkan, ya, perancangan-perancangan yang dibuat di dalam satu-satu pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi apakah kesan konsep takdib terhadap seorang pendidik? Ya, sebagaimana yang telah pun kita sebutkan sebelum ini, ya, konsep takdib ini dia apply kepada bukan hanya pelajar, bukan hanya kepada sesi pembelajaran, tetapi juga kepada diri seorang pendidik. Kenapa? Kerana pendidik adalah orang yang mendidik dengan sengaja. Apa maksud mendidik dengan sengaja? Memang ditugaskan, dipertanggungjawabkan untuk mendidik dengan sengaja, maksudnya dengan perancangan yang teliti. Maknanya dia memang sudah diplankan, ya, para pendidik ini untuk mengajar pelajar. Jadi itu sebabnya, ya, niat dia adalah untuk bukan setakat, ya, memberikan ilmu dan juga didikan kepada pelajar, tetapi dia juga bakal mempengaruhi kehidupan seorang individu yang dinamakan sebagai pelajar. Ya, jadi pendidik haruslah, ya, seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan, ya, dan juga pengalaman dalam mengajar. Of course, bila kita habis daripada pusat latihan guru ataupun institusi latihan guru, ya, memanglah kita belum ada pengalaman, tetapi itu sebabnya, ya, kita diberikan kursus-kursus, ya, yang menjurus kepada persediaan mengajar ini disebabkan oleh inilah dia sebahagian daripada pengalaman yang dikongsikan di dalam sesi pembelajaran tersebut. Jadi untuk itu pendidik bukan sahaja mengajarkan ilmu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, not only to transfer the knowledge, tetapi juga mempraktikkan dan menunjukkan nilai-nilai kependidikan Islam itu ke dalam diri pelajar-pelajar mereka. Jadi sewajarnya guru-guru ini faham bahawa, ya, proses mendidik ini bukan hanya untuk memindahkan ilmu, tetapi membantu pelajar, ya, untuk membangunkan jati diri mereka, ya, dan membina, membentuk pengetahuan mereka. Kita nak lahirkan pelajar yang bukan hanya mengharapkan ilmu pengetahuan daripada kita, tetapi juga kita nak membantu pelajar itu supaya ada confident, ya, untuk mencari orang kata apa, membentuk pengetahuannya sendiri melalui pelbagai cara dan juga aktiviti. Mungkin daripada kelas, ya, mungkin daripada pelaksanaan assignment, ya, mungkin daripada field trip. Jadi itu yang kita maksudkan, guru adalah orang yang memang mendidik dengan sengaja, ya. Sebab apa? Sebab aktiviti-aktiviti ini telah pun kita rancangkan in advance, ya. Dan kemudian
apa lagi ya kesan ataupun konsep takdib ini dalam diri seorang pendidik, seorang guru, nilai moral dan spiritual yang dimiliki oleh pendidik harus ditransformasikan. Itu sebabnya guru dia jadi role model kepada para pelajar. Ya, saya tak setuju ya bila adanya pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. It sounds so negative. Namun begitu itu realitinya. Makna dia kalau guru itu yang melaksanakan proses pengajaran dan pembelajarannya dengan baik, maka dia akan melahirkan pelajar yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, ya, kita tahu guru ni pun manusia biasa, dia bukan malaikat yang tidak melakukan dosa, tetapi dia harus berusaha ya untuk memberikan tunjuk ajar yang positif kepada pelajar supaya ini juga akan menatijahkan kesan yang positif. Cumanya seandainya ya guru-guru itu menyedari bahawa mereka ini tersilap langkah ya ataupun melakukan kesilapan, maka mereka hendaklah bertaubat dan berusaha untuk tidak menjadi sebagaimana proverb ataupun peribahasa tadi itulah ya, makna kata statement yang mengatakan kalau guru kencing berlari, guru kencing berdiri, pelajar kencing berlari, itu kita tak nak. Ya, dalam kehidupan seorang guru kita nak tukar kepada guru sebagai role model, ya, guru sebagai sebagai inspirasi ya kepada pelajar-pelajar untuk melaksanakan kebaikan. Jadi memilih profession perguruan ataupun menjadi seorang pendidik ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun begitu ianya bukanlah sesuatu yang mustahil ya, bukanlah sesuatu yang impossible ya. Bahkan seandainya kita dipilih untuk menjadi guru, berjanjilah, yakinlah kepada diri kita bahawa kita akan memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri berikut. Yang pertamanya, menerima dan mematuhi nilai kemanusiaan. Yang kita mengajarnya adalah orang ya, adalah manusia, mereka juga ada hati dan perasaan. Jadi dalam proses kita mengajar ini, kita ingat apa yang dimaksudkan dengan takdib ini tadi. Kita bila kita ada ilmu, kita perlu mengadaptasi terlebih dahulu, kita perlu mengadaptasi dan kemudian kita perlu apply dalam kehidupan kita supaya apa yang kita tunjuk di hadapan pelajar kita itu ya, mereka akan dapat meneladaninya ya, menjadi tauladan kepada mereka ya. Jadi untuk itu mematuhi nilai kemanusiaan, di mana janganlah kita berikan hukuman yang pelik-pelik kepada pelajar kita seandainya pelajar itu tidak dapat memenuhi ya target ataupun harapan yang kita letakkan di atas diri mereka ya, sebab mereka juga adalah manusia ya, manusia kerdil yang sedang kita cuba berikan bimbingan. Keduanya, memikul tugas mendidik dengan bebas dan berani ya. Kita kena berani kerana benar ya. Kalau misalnya pelajar kita berbuat kesalahan, kita kena berani tegur ya. Dan kalau misalnya kita sendiri ada berbuat kesalahan, kita berani mengiyakan dan kemudian macam biasa ya, sebagaimana yang saya selalu sebutkan, mesti melazimi taubat ya. Kita taubat dan kemudian kita memohon maaf kepada pelajar-pelajar kita ya. Dan makna kata kita kena bebas dan berani. Kita tak terikat ya dengan mana-mana pandangan ataupun sisi politik, tidak menerima tekanan daripada mana-mana pihak untuk kita melaksanakan tugasan kita dengan berhikmah dan juga berhemah. Kemudian sedar akan nilai dan akibat perbuatannya. Tu sebabnya guru-guru, pendidik ya, kita kena jaga diri. Kamulah ya, kalau bakal pensyarah, insya-Allah saya doakan ya, jagalah diri kamu ya, because orang di sekitar kita ni memandang tinggi terhadap diri kita. Jadi kita kena sedar tentang nilai dan juga akibat daripada sebarang tindakan dan perbuatan kita. Kemudian kita menghargai ya orang lain, termasuklah pelajar-pelajar. Maksud orang lain di sini apa dia? Iaitulah pandangan, saranan daripada ibu bapa, ya, peers, daripada rakan-rakan, daripada bosses ya, dan juga daripada orang luar ya, yang mungkin memberikan idea ataupun penambahbaikan ya. Jadi bila orang kritik ya, kita terima kritikan orang ya, bukan condemn ya, tapi kita menerima kritikan orang lain. Dan termasuklah juga pelajar kita ya, kita perlu menghargai pelajar-pelajar kita, kita perlu menyayangi pelajar-pelajar kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka juga adalah manusia. Dan kemudian guru yang pendidik dia kena bijaksana dan sentiasa berhati-hati ya, especially bila kita berkata-kata kan, macam saya sekarang ni sedang buat video kan, ianya could be viral kan. Jadi untuk itu kita berhati-hati di dalam kita memilih perkataan, dalam kita melontarkan idea dan juga pemikiran kita. Dan akhir sekali ya, saya sebutkan tadi, kita berani kerana benar, maka takwalah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita takut kita berlaku tidak adil di dalam proses pembelajaran dan pengajaran, apatah lagi dalam proses pemberian markah ya. Jadi jangan jadikan sebarang isu ataupun masalah ataupun personal problem kita bersama dengan pelajar ini menjadi kayu ukur kita di dalam memberikan penilaian yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita ya. Sebab apa? Sebab
Kita ini sebenarnya kita menilai orang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita. Baik, kesan takdib terhadap pelajar ini, ya, sebagaimana yang kita dah fahami, konsep takdib ni sebenarnya nak melahirkan individu, iaitulah pelajar kita yang bukan setakat diasuh, dididik, diberikan ilmu, bahkan juga kita nak mereka ini menjiwai ilmu tersebut, ya, mengadaptasi ilmu tersebut dan kemudian mengaplikasi ianya di dalam kehidupan. Ya, jadi untuk itu kita kena faham bahawa dalam proses takdib ni kita kena iktiraf pelajar-pelajar kita ni merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa, ataupun kita akan anggap dia sebagai naif. Ya, kalaupun dia seorang yang dewasa, ya, tetapi dalam bidang yang sedang kita bincangkan, mungkin mereka ini ada pengalaman ataupun mereka ini kurang pengalaman. Jadi pelajar-pelajar kita ni, kita anggaplah mereka ini sebagai insan yang perlu kita bimbing, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, dan kalau mereka ini melakukan kesilapan, kita janganlah terus menghukum mereka ini dengan kesilapan mereka itu. Bahkan, ya, kita berlapang dada, ya, kita teruskan usaha kita dalam nak membina, ya, potensi sebenar pelajar-pelajar kita ini, ya. Sebab itulah ada di kalangan pelajar kita ni, kita kena kenali mereka ini, ya. Sebab apa? Sebab ada di antara mereka ini yang fast learner, ya, cepat belajar, ada yang late bloomer, ya, slow, ya. Tapi dalam masa yang sama masing-masing ada strengths and weaknesses, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita raih, ya, dengan melihat kepada potensi yang boleh kita kembangkan daripada pelajar tersebut. Ya, jadi kaedah pendidikan dan pendekatan kita tidak boleh sama di antara seorang pelajar dengan seorang pelajar yang lain. Macam contoh misalnya kita buat hafazan kan, ya, ada di antara pelajar kita yang memang boleh menghafaz, ya, dengan begitu pantas sekali, tetapi ada juga yang melalui proses sedikit demi sedikit. Jadi kita perlu memahami, ya, kekangan-kekangan yang ada di dalam diri seorang pelajar supaya kita boleh dig up, ya, supaya kita boleh mencari, ya, titik kekuatan mereka ini untuk kita gunakan bagi melahirkan kejayaan buat diri pelajar itu sendiri. Bukan hanya kejayaan kita, tapi yang paling penting sekali kejayaan bagi diri pelajar tersebut. Baik, para pelajar juga disarankan untuk tidak terburu-buru bila kita nak berguru ni, bila kita nak memilih guru-guru kita. Baik, apa yang dimaksudkan di sini adalah kalau zaman dahulu, yang kita tengok contoh Imam Syafi'i, ya, Imam Maliki, mereka ini melakukan perjalanan, ya, Imam Hanafi, ya, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu, ya, sehinggalah mereka ini bertemu dengan guru yang benar-benar mursyid, ya. Tetapi dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, ya, dunia tanpa sempadan. Ya, ada guru yang popular, viral di YouTube, ya, di TikTok, ya, di apa lagi, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ya. Jadi tak semua guru-guru itu yang mempunyai tauliah di dalam bidang keilmuannya. Jadi kita kena verify sebelum kita benar-benar menjadi pelajar ataupun kita kata fanatik kepada guru-guru tersebut. Ya, kena buat verification terlebih dahulu, ya, berkenaan dengan latar belakang guru-guru tersebut. Ya, dan para pelajar yang dikasihi sekalian, kita juga, ya, bimbang, ya, seandainya ada guru itu, ya, yang tidak bertauliah itu bukan hanya menyesatkan diri mereka, bahkan juga menyesatkan orang lain, ya, sesat lagi menyesatkan, itu kita bimbang. Ya, jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, melalui konsep ta'dib ini kita juga belajar bahawa macam mana pun lah, ya, kita mempunyai hubungan yang baik ataupun hubungan kita mungkin sedikit renggang, ya, dengan para guru kita, namun begitu perlulah mengekalkan adab yang baik, ya, dan jangan sekali-kali kita kena orang kata apa, sentiasa bersangka baik, mendisiplinkan akal fikiran kita, yang menghormati guru kita dan bersikap sabar seandainya guru itu memiliki kekurangan, because at the end of the day para pelajar yang dikasihi sekalian, bukan setakat ilmu yang kita pohonkan, bukan ilmu sahaja yang kita harapkan daripada para guru kita, tetapi juga kita mengharapkan restu dan keberkatan daripada mereka. Ya, jadi untuk itu, ya, perlunya, ya, dalam konsep takdib ni perlunya pelajar memahami bahawa macam mana pun, ya, sukarnya kita belajar dengan seorang guru, ataupun mungkin topik kita tu boring, ya, mana kata perbincangan itu dengan guru itu tidak begitu meriah, ya, namun begitu berusahalah untuk terus memastikan bahawa kita mempunyai adab yang tinggi terhadap guru-guru kita.
Jadi ciri-ciri pelajar yang baik yang setelah melalui proses takdim ini, yang pertama sekali ya, kita hendaklah membersihkan hati ya daripada kekotoran ataupun penyakit jiwa ya, rasa menyampah, rasa ego ya, rasa takbur terhadap kebolehan diri kita sendiri ya, sehingga kita hilang rasa hormat dan respect kita terhadap guru. Yang itu kita kena kikis. Yang keduanya, kita kena tabah ya. Sebab apa? Sebab ada guru-guru kita ni mungkin method dia tak sesuai dengan kita ya, ataupun mungkin kita ada hambatan-hambatan lain, macam contohnya ya, kita mempunyai kekangan dari sudut emosi, kekurangan dari sudut fizikal ataupun kekurangan dari sudut financial, kita perlukan kepada moral support. Jadi tabahlah menghadapi ya ujian di dalam menimba ilmu ya, dan kemudiannya seterusnya menetapkan tujuan. Ini kita kata tadi niat tadi ni ya, jadi makna kata kita kena ada matlamat kenapa kita nak menuntut ilmu ini, dan akhir sekali ya, nak mendapat keberkatan mestilah dengan restu guru ya. Jadi untuk itu macam mana pun lah ya, kalau guru itu baik, alhamdulillah ya, kita mendoakan guru kita. Tapi kalau guru kita tak baik pun, kita menjaga hubungan harmoni dengannya dan kita mendoakan agar guru kita sejahtera, kerana anak-anak yang dikasihi sekalian, guru kita ini ya seolah-olah macam pelita ya, yang menyinari hidup kita ya. Jadi untuk itu ya, kadang-kadang ya kita lihat guru-guru ni nampak strong kan, rupanya guru-guru ni seolah-olah macam membakar diri mereka, banyak berkorban ya untuk mendidik ya anak bangsa mereka ya. Jadi itu sebabnya kita perlu menghormati guru. Baik, jika dilihat daripada saranan ya Imam Al-Ghazali ya, seorang educationist, seorang pemikir dalam Islam, maka inilah dia 3 poin utama yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali ketika nak menuntut ilmu. Yang pertamanya, betulkan niat ya. Kita belajar dengan niat kerana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebab after all ya, ilmu yang kita dapat ini juga sebenarnya adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata ilmu ini daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah tak kamu mengalami pengalaman apabila contohlah ya, kamu dah bersedia dah ni ya, kamu dah buat ulang kaji, kamu dah buat persediaan untuk menghadapi peperiksaan, tapi bila masuk saja dalam dewan peperiksaan, kamu lost kan, maknanya kata hilang segala apa yang kamu dah hafal tadi ni, tiba-tiba macam tersekat ya. Maka sebab itulah anak-anak ya, kita belajar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu kita tu. Jadi itu sebabnya ya, bila kita masuk dalam dewan peperiksaan pun, kita akan memulakan ya, kita nak menjawab soalan ni, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berkatilah ilmu yang kita dah dapat ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu, supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh diri kita, dan seterusnya kita boleh berterusan ya, kata melangkah ke next step ataupun kata apa, next stage ya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya nak masuk peperiksaan pun kita membaca doa, bukan kerana kita nak hanya nak berjaya sahaja, tetapi kerana kita nak minta keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan semula sedikit ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri sebelum ini, dan semoga ianya tidak dihalang daripada ingatan kita ya. Jadi kita belajar, niat kita adalah ibadah, kita nak taqarrub, kita nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak menyucikan ya diri kita ni daripada sebarang rasa ego ya, rasa poyo lah, orang kata rasa belagak ya, yang seolah-olah macam kita lah yang paling pandai, sedangkan ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, mengurangi kecenderungan pada perkara yang bersifat duniawi ya, lebih kepada fokus kepada banyak urusan ukhrawi. Khususnya saya nak cerita apa ni, kalau kamu berada di dalam kelas ya, sebab bila kita berada dalam kelas ya, pendidik yang ada di hadapan kita ni, tak kisahlah guru ataupun pensyarah ya, ataupun tutor, mereka ini berkorban masa, berkorban tenaga ya, berkorban suara, berkorban tumpuan ya, semata-mata untuk mengajar pelajar. Tetapi apabila pelajar ini ya cenderung kepada urusan-urusan duniawi, hari ini lagilah kan, kita ada handphone ya, kita ada gadgets, peranti siswa yang kita baru dapat ya, lepas tu kita ada laptop ya, somehow kadang-kadang ianya menjadi suatu distraction ya di dalam fokus kita terhadap pengajaran guru ya. Jadi untuk itu kita kena kurangkan ya penggunaan gadgets ini sewaktu kita belajar. Sebab apa? Melainkan dengan izin guru lah. Kalau guru kita suruh browse, kalau pensyarah kita suruh browse, that's another thing. Tapi bila guru sedang mengajar, kita kurangkan aktiviti duniawi kita ini untuk kita tumpukan kepada urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi ni maksudnya apa? Iaitulah untuk kita mendapatkan ilmu yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya sentiasalah bersifat tawaduk.
ini pesanan daripada Imam Al-Ghazali. Tawaduk ni apa? Rendah hati, rendah diri. Jangan rendah diri di sini membawa maksud kita merendahkan diri kita di hadapan guru-guru. Wa imma, katakanlah apa yang disampaikan oleh guru-guru itu adalah sesuatu yang common, kita dah tahu. Yang bahkan mungkin kita lebih tahu daripada guru kita, tapi itu bukan bermaksud kita boleh orang kata boleh meninggikan diri ataupun bersifat ego di hadapan guru kita. Ya, jadi kenalah rasa hormat terhadap guru. Sebagaimana yang saya selalu sebutkan, kita bukan setakat nak dapatkan informasi, tapi kita juga nak mendapatkan restu dan juga keberkatan daripada guru-guru kita. Dan akhir sekali kita akan bercakap berkenaan dengan kesan konsep takdib ini terhadap kurikulum. Jadi apa itu kurikulum? Kita dah bincangkan di dalam tajuk kita yang kedua kan, berkenaan dengan pembangunan kurikulum. So kurikulum ni apa? Iaitulah perancangan-perancangan yang kita buat secara sengaja. Apa maksud secara sengaja? Kita dah plankan terlebih dahulu supaya aktiviti pembelajaran itu berlaku secara sistematik. Jadi, bagaimana sebenarnya konsep takdib ini membantu di dalam pembinaan suatu kurikulum? Jadi dengan adanya konsep takdib dalam kurikulum ini, maka dengan sendirinya dalam kurikulum kita itu kita akan membawa elemen-elemen kefahaman dan juga keagamaan di dalam pembentukan kurikulum kita itu. Makna kata dari sudut silabusnya mestilah berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bertentangan sama sekali dengan akidah, syariah dan akhlak. Dan di dalam execution, dalam perancangan execution of the activity itu sendiri, dalam perancangan pelaksanaan aktiviti itu perlulah dilandaskan dengan perkara yang bertepatan dengan syariat. Tidak mahu melanggar syariat. Sebab apa? Sebab kita nak ilmu tu menjadi berkat. Jadi kurikulum tu perlulah dirancangkan mengikut mematuhi akidah dalam kontennya, di dalam aktivitinya perlulah ada pengukuhan syariah, yang mana akhirnya hasilnya nanti inilah di konsep takdib. Terhasilnya apa? Terhasilnya masyarakat yang bertamadun, yang mempunyai akhlak, mempunyai keterampilan, mempunyai kefahaman, yang mempunyai perilaku dan juga mempunyai kepribadian yang unggul, yang baik. Hasil daripada apa tadi? Akidah, syariah dan lahirlah akhlak. Jadi ini yang kita hendak di dalam kesan takdib di dalam pembinaan kurikulum. Dengan adanya konsep takdib ini juga, kita akan dapat lihat pengintegrasian di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Maknanya di dalam kurikulum kita tu mesti mengambil kira kepentingan fardu ain sebagai dasar terhadap kesemua kursus-kursus ataupun kesemua subjek-subjek. Jadi barulah kita akan dapat melahirkan kursus-kursus yang bermutu, yang mana ianya patuh kepada syariah. Makna kata kita nak bercakap berkenaan dengan sains dan teknologi. Tetapi kalau sains dan teknologi itu bertentangan dengan syariah, maka secara tidak langsung kita terpaksa tolak. Contoh kita dalam dunia sains dan teknologi pada hari ini kita ada cloning. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan therapeutic cloning, cloning perubatan, maka dari sisi pandangan Islam, mereka kata sebab dasarnya tadi kita nak integratekan dengan fardu ain ni. Jadi sisi pandangan Islam, perubatan selagi ianya melibatkan perubatan, maka ianya adalah sesuatu yang diharuskan dalam Islam. Tetapi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan reproductive cloning, yang mana reproductive cloning ini adalah lebih kepada menjurus kepada aktiviti yang somehow mendekati playing gods, ataupun macam nak membawa kepada melarikan sains itu daripada dasar dia yang sebenar. Sains ini adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk kita berbuat main. Makna kata bila berlaku reproductive cloning sebagai contohnya, kita nak reproduce apa? Kita nak clonekan binatang, maka lahirlah hybrid. Macam contoh tiger dengan lion, maka lahirlah tigon. Ataupun daripada lion dengan tiger, lahirlah liger. Itukah yang kita hendak? Makna kata kita seolah-olah macam kita playing gods. Jadi dengan adanya takdib dalam pendidikan ini, maka kurikulum yang kita nak bangunkan itu dia lebih terarah, dia lebih terpandu. Iaitu dengan dasar yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidaklah melahirkan produk-produk saintifik yang membawa kepada kemurkaan Allah SWT. Even worse kalau kita dalam proses reproductive cloning tu kita nak buat klon manusia. Makna kata kita nak menafikan
cara persenyawaan yang sebenarnya, ya, hubungan suami isteri, ya. Jadi itu semua adalah bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah syariah dan akhlak, dan sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk itu, dengan adanya konsep takdib ni, kita lebih berhati-hati, ya, bila kita nak melahirkan produk dan juga inovasi, ya. Kerana apa? Kerana, ya, itulah dia sebenarnya tujuan kewujudan konsep takdib dalam pembinaan kurikulum. Ya, dan kemudiannya, ya, bila kita bercakap berkenaan dengan pendidikan juga berfungsi membantu proses penyusunan ilmu dan pengetahuan. Jadi konsep takdib ini somehow, ya, membantu kita, ya, untuk meletakkan garis panduan, ya. Jadi misalnya kalau dengan tarbiyah tadi sesuai untuk kurikulum di peringkat mana, kalau dengan taklim tadi sesuai dengan kurikulum di peringkat mana, dan dengan takdib ini tadi sesuai dengan kurikulum pada peringkat mana, ya. Jadi barulah dengan konsep takdib ini tadi, yang kita melihat lahirnya set kurikulum yang lebih sistematik, yang lebih relevan dan realistik untuk kita laksanakan mengikut tahap kemampuan para pelajar. Jadi apakah dia asas-asas dalam pembinaan kurikulum? Actually, topik ini sebenarnya telah pun kita bincangkan di dalam topik yang kedua. Cumanya, ya, sebab kita menyebutkan tentang konsep takdib dalam pendidikan, ya, maka bagaimana, ya, kita nak membantu membina kurikulum, ya, berasaskan kepada konsep takdib. Jadi mestilah mengambil kira kepada asas-asas ini. Yang pertamanya, mestilah memperkasakan, ya, pegangan agama, iaitu dalam kita nak membangun, ya, kurikulum kita, target kita adalah keteguhan iman dan juga amal, ya. Makna kata kita nak belajar tu, dalam kurikulum kita tu bukan hanya pelajar ini belajar semata-mata, tetapi juga mereka mesti memastikan adanya pengamalan. Yang keduanya, falsafah, ya, kurikulum itu sendiri mestilah berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari sudut psikologinya, ya, mestilah seiring dengan perkembangan pelajar. Itu yang kita kata tadi, ya, peringkat apa, misalnya contoh dalam peringkat tahap 1 sampai tahap 3, kita nak guna metodologi apa? Mungkin kita boleh guna tarbiyah terlebih dahulu, kan? Lepas tu barulah peringkat darjah 4 sampai darjah 6, tahap 4 sampai 6 kita gunakan konsep taklim, ya, mengikut kesesuaiannya. Ataupun mungkin kita boleh kombinasikan di antara tarbiyah, taklim dan juga takdib, ya, bergantung kepada tahap perkembangan pelajar. Dan akhir sekali dari sudut sosiologinya, ya, tujuan takdib di dalam pembinaan kurikulum ini tadi adalah memastikan bahawa ilmu itu bukan hanya berakhir di pentas akademik ataupun di dalam dewan akademik, ya, ataupun institusi akademik, bahkan boleh diterjemahkan di dalam sistem nilai dan juga sistem kemasyarakatan, agar kurikulum itu tadi memberikan impak, ya, terhadap kemandirian dan juga pembangunan masyarakat itu. Ya, itu yang kita harapkan daripada konsep takdib di dalam pembangunan kurikulum. Jadi sebagai kesimpulannya, para pelajar yang dikasihi sekalian, konsep takdib ni sebenarnya, ya, adalah suatu metodologi pendidikan, ya, dan satu elemen yang sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kerana apa? Kerana target kita, ya, di dalam dunia pendidikan ini bukan hanya untuk melahirkan academician yang berjaya, ya, bukan hanya untuk skor A, bukan hanya untuk cemerlang dalam bidang akademik. Sebaliknya, kita juga nakkan pembangunan dari sudut syakhsiah diri. Jadi aspek akhlak ini, ya, dalam pendidikan ini adalah sangat ditekankan, kerana ini jugalah sebahagian daripada impak positif yang kita boleh dapat daripada proses takdib. Dan kemudian penekanan dari sudut keagamaan dan kerohanian itu tidak boleh kita nafikan di dalam dunia pembelajaran. Itu sebabnya kita tak nak melahirkan, yang macam saya sebutkan tadi, kan, saintis, tapi saintis yang tidak ada jiwa kehambaan, ya, saintis yang menggunakan kepakaran mereka ini untuk melahirkan, ya, produk-produk yang mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab at the end of the day, kita semua akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendak produk dan inovasi yang kita lahirkan dalam bidang sains itu tadi menepati, ya, amanah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dunia ini, ya. Sebab tanggungjawab kita adalah sebagai khalifah, bukannya sebagai destroyer, ya, bukan sebagai vicegerents yang akan merosakkan muka bumi. Dan peranan agama, ya, aspek rohani perlu ditekankan dalam apa jua
ya, bentuk pendidikan yang berteraskan akhlak dan moral. Sebab kalau akhlak moral yang berbasikkan etika semata-mata, ya, makna kata ya, etika tu datang daripada mana? Etika tu datang daripada persetujuan masyarakat, ya. Tak semestinya etika itu bersesuaian dengan etika orang lain. Jadi untuk itu cara yang terbaik, cara yang paling selamat adalah memastikan pendidikan itu, ya, khususnya related, ya, berkenaan dengan akhlak dan moral ini kembali semula kepada pegangan agama, dan itulah jalan yang paling selamat dan sangat berdepatanlah, ya, konsep takdib ini kalau kita laksanakan di dalam pendidikan, kerana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita bukan hanya nak melahirkan profesional, yang cemerlang berwibawa di dalam bidang mereka, tetapi juga, ya, profesional yang dengan ilmunya itu semakin humble, semakin dekat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. So with that students, ya, ini adalah penutup kepada topik perjumpaan kita pada kali ini, ya. Sehingga berjumpa lagi, saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.